mula dipertingkatkan sebaik saja Majlis Undian Bola Sepak Piala Malaysia musim 2020 selesai dilakukan semalam dan debarannya semakin hebat apabila Liga Bola Sepak Malaysia MFL mengeluarkan pula jadual lengkap pusingan pertama hari ini yang disertakan tarikh, venue dan sepak mula 7 perlawanan yang semuanya ditetapkan jam 9 malam bermula Jumaat ini. Sebanyak 3 aksi dilangsungkan Jumaat ini membabitkan juara Liga Perdana Pulau Pinang melawan Felda United di Stadium Bandaraya. Pertembungan juara bertahan Johor Darul Ta'zim JDT dan Kuching FA di Stadium Tan Sri Hassan Yunos diikuti Kedah Melayan Kunjungan Pahang di Stadium Darul Aman. Dua lagi pertarungan ke suku akhir diadakan Sabtu 7 November. Menyaksikan Terengganu FC menentang PJ City FC di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin dan Perak berdepan Kelantan United FC di Stadium Perak. Baki lagi 2 perlawanan pula UiTM FC dan Selangor yang terpaksa beraksi di luar Lembah Kelang disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB menggunakan Stadium Majlis Perbandaran Manjung dan Stadium Hang Jebat sebagai gelanggang tuan rumah masing-masing keesokan harinya bagi pertembungan dengan Kelantan dan Melaka. Dan hanya berbaki 4 hari menjelang sepak mula Piala Malaysia, pendatang baru Kelantan United FC antara yang teruja untuk membuktikan kemampuan. Sekalipun sedar lawan yang bakal ditemui Jumaat ini adalah Perak, pasukan yang bukan calang-calang pengalaman. Menamatkan kempen Liga Perdana di kedudukan ke-8 dengan 4 kemenangan, pasti ramai yang beranggapan Kelantan United hanyalah pasukan pelengkap jadual. Kempen Piala Malaysia pada tahun ini amat berbeza sebab kita akan bermain kalah mati. So daripada saya, ini satu format yang menarik sebab dalam kempen kalah mati ini, siapa yang dapat menjalinkan gol, dia akan layak ke pusingan seterusnya. Bagi saya, Kelantan United tim underdog, so kita akan main bermati-matian untuk mencapai matlamat yang kami harapkan. Atas kertas, Perak yang juga juara edisi 2018 Piala Malaysia tetap menjadi pilihan. Apatah lagi dengan sasaran tinggi The Boss Gaurus untuk menjulang trofi sekaligus layak ke saingan Piala AFC selepas gagal mendapat tiket menerusi gelaran naib juara Liga Super. Namun di pihak Kelantan United, peluang ini memang dinantikan sebagai pengalaman sekalipun cabaran cukup besar ketika bertandang ke Ipoh nanti. Sementara itu, gergasi Piala Malaysia, Selangor juga mempunyai sasaran tinggi pada kempen kali ini. Namun, The Red Giants mengakui berdepan kesukaran melakukan persiapan terbaik untuk berdepan Melaka di pusingan pertama nanti. Ini kerana agak sukar untuk berlatih di Lembah Kelang di bawah prosedur operasi standard SOP berbanding lawan yang memiliki kelebihan latihan berskala penuh. Walau bagaimanapun, jurulatih sementaranya Michael Fichtenbeiner melihat peluang juara 33 kali itu tetap seimbang berbekal motivasi tinggi untuk cuba merebut kejuaraan edisi kali ini. There is only one title you can win, and so I think all 15 teams want to win the Malaysian Cup, and so this is also our target to win the title. But at the moment, as I spoke earlier, the only thing is focus on the next match. Pendekatan terbaik ialah mengambil satu demi satu perlawanan dibantu kekuatan penuh pasukan apabila kesemua pemain sedia untuk diturunkan Ahad ini. Pemain skuash nombor 1 negara Ng En Yao bermula langkah kanan pada saingan skuash Qatar Klasik di Doha. En Yao mara ke pusingan kedua selepas melakar kemenangan 3-1 ke atas wakil Mesir Karim Al-Hamami. Ng En Yao menjadi satu-satunya pemain negara yang mengambil bahagian pada jelajah dunia PSA kategori Platinum selepas kembali ke England untuk meneruskan pengajiannya dan turun menentang pemain ranking ke-60 dunia Karim Al-Hamami pada aksi pembukaan. Ng Yao sedikit goyah pada set pertama, tewas dengan keputusan 8-11. Set kedua, jagoan kebangsaan ini bangkit, tidak banyak memberi ruang kepada Al-Hamami untuk menang 11-2. Sebelum turut menguasai set ketiga dengan keputusan 11-6 dan di set keempat walaupun
Buat para atlet, terutama dari segi mental dan emosi. Begitupun berbanding kali pertama latihan ini dilaksanakan MSN Jun lalu, atlet negara semakin dapat menyesuaikan diri dan memberi tumpuan penuh. Atlet lontar peluru para Ziad Zulkifli mengakui sedikit tertekan di awal latihan kerana tidak dapat bertemu keluarga. Dia kembali berkampung di Bukit Jalil pada awal Oktober lalu dan kini sudah lebih sebulan menjalani latihan tertutup sebagai persiapan ke Paralimpik Tokyo. Dalam tempoh itu, pemenang pingat emas Paralimpik 2016 ini sudah dapat mengawal emosi dan fokus dalam latihan. Tanpa kejohanan kompetitif, dia mengakui agak sukar mengukur prestasi semasa. Justru dia berharap kejohanan olahraga under distance yang akan berlangsung secara tertutup di Bukit Jalil pada 7 November ini akan sedikit sebanyak membantunya menilai prestasi. Training on seperti biasa, coach titik beratkan dalam teknik dan juga angkatan. Maksudnya weight dalam training juga sebenarnya. Untuk menjelang untuk Paralimpik Tokyo 2021 ni kami banyak ubah sikit untuk improvekan dalam training. Tidak terkecuali atlet pelayaran Nur Shazrin Latif yang turut berkampung di pusat latihan Perahu Layar Kebangsaan Langkawi. Bagi kami di pusat latihan Perahu Layar Langkawi dah start kuarantin daripada awal bulan September itu disebabkan ada beberapa kes COVID. So sebagai atlet kami bagi saya dah letakkan satu goal, just keep motivation untuk training yang untuk capai goal tu je lah. And saya rasa bersyukur sangat sebab komplek kami ni, sekeliling komplek kami ni ada view yang cantik. So dari situ saya dapat relax. Menurut Shazrin, dia akan menyertai kejohanan di Australia Januari ini bergantung kepada keadaan semasa pandemik. Namun jika tidak ke Australia, sebagai alternatif, barisan ke jurulatihan Perahu Layar Kebangsaan akan membawa atlet menjalani latihan di Johor. Ketika ini, 4 atlet pelayaran sudah pun menempah tempat ke Olimpik Tokyo tahun hadapan. Laporan itu tadi mengakhiri segmen sukan. Saya Abu Bakar Tan teruskan bersama Buletin Utama. Salam hormat.